Sekarang ni kita nak bersama dengan tetamu kita di studio selaku Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia MCCA, iaitu Encik Siraj Jalil. Apa khabar Encik Siraj? Baik, alhamdulillah. Selamat datang ke AKM. Baik. Pertama sekali, macam yang Dini kata tadi, AI ni sangat membahayakan sekiranya disalahgunakan. Pertama sekali kita nak tahu, di zaman era teknologi bermula daripada 2020, peralihan transisi 4G pada 5G dan sebagainya, AI ni bagus ataupun tidak untuk kita manfaatkan? Sekarang dipanggil zaman ataupun era AI sudah pun bermula, dan kita telah pun melalui fasa pendigitalan ni. Kalau ikut pemahaman anak muda, sejak 2008-2009 itu, kalau mana-mana mahasiswa waktu itu berada di universiti sudah mula mengadaptasikan penggunaan media sosial. Saya flashback sikit ke belakang. Kalau sekitar tahun itu penggunaan media sosial berevolusi sehingga hari ini, persoalannya adakah kita berjaya mengawal senario yang berlaku dalam media sosial? Adakah kita berjaya mengawal soal bully cyber? Adakah kita berjaya mengatasi soal berita palsu? Dan kekuatan yang terbina daripada platform itu sendiri berjaya meruntuhkan sebuah kerajaan. Jadi hari ini masuk transformasi digital kepada era AI. Jadi dia memberi persoalan yang agak luas. Adakah kita bersedia apa yang kita lalui sebelum ini, dan adakah kita bersedia dengan penambahan teknologi yang lebih advance dipanggil AI ini ke dalam infrastruktur digital itu tadi. Jadi persoalan tu seharusnya cuba difikirkan oleh pengguna ataupun pendengar bernama pagi ini. Dan kita akan kupas tentang isu AI. AI ni basically adalah untuk memudahkan kita. Banyak elemen yang sangat baik yang memudahkan urusan seharian, baik individu maupun organisasi maupun sebuah kerajaan. Dan AI ini pun baru saja ada kenyataan rasmi yang dikeluarkan oleh IMF, International Monetary Fund, minggu lepas berkenaan AI ini dari sudut pandang IMF itu sendiri mampu memberi ancaman kepada hampir 40% dunia pekerjaan menjelang 5 tahun akan datang. Dan dia akan membina satu ketidakstabilan di antara, contohnya, negara berpendapatan rendah dan negara berpendapatan tinggi. Jadi sudah pasti dia banyak sangat persoalan. Dan kalau kita tengok insiden yang berlaku kepada pemberita di bernama ini, ia hanyalah sebahagian daripada asas perkara-perkara yang akan menjadi kerisauan lah. Kalau dulu kita selalu dengar individu yang dianiaya mengatakan bahawa videonya telah disunting dan sebagainya, itu pada ketika dahulu yang AI-nya tidak diperluaskan, tidak digunakan secara Photoshop. meluas. Betul, Photoshop dan sebagainya. Tapi sekarang ni kalau kita nak menafikan benda tu seolah-olah macam 50-50. Betul ke tidak ke? Sebab sekarang zaman AI, suara pun boleh ikut, mimik muka pun boleh ikut dan sebagainya. Suara kita pun dia boleh ikut tone yang sama, nada yang sama. So sekarang ni macam mana kita nak hadapi benda ni? Jadi sebab tu ada dua segmen yang kita kena lihat. Kalau dari aspek seronok menggunakan AI tu memang menyeronokkan. Saya sendiri pun buat exploration terhadap penggunaan AI ni daripada chatbot. Kan adanya pelbagai produk chatbot ni yang sudah pasti popular di kalangan pengguna ni dipanggil ChatGPT. Kemudian daripada chatbot tu adanya rantaian hari ni kemajuannya sehingga ke tahap kita nak buat video pun hanya cukup kita type prompt. Kemudian video tu boleh terhasil kurang daripada seminit. Kemudian kepada pengolahan video sedia ada sendiri. Dan kita tengok perubahan kepada menggunakan teknologi AI itu untuk meniru suara pihak lain dan dipindahkan kepada satu pihak yang lain. Dan kita tengok ada banyak konten yang viral melibatkan orang-orang kenamaan dalam negara kita ni, yang mana kalau dilihat kepada intonasi suaranya pun sebiji. Maknanya memang sangat serupa. Yang mana suntingan tu mungkin melibatkan pakar lah yang untuk dikopi. Dan kita tengok di negara kita sendiri, usaha pihak kerajaan untuk memahamkan rakyat menggunakan AI itu ada baik dan ada buruknya. Baiknya literacy AI kita difahamkan oleh kerajaan baru-baru ni. Tapi ketika tengok juga, sebab tu saya suka comparekan dengan penggunaan media sosial. Awal tahun 2000, penggunaan media sosial itu sangat di kalangan anak-anak muda, dan penggunaannya lebih kepada berkenalan, soal kalau yang lelaki bujang nak mendapatkan teman wanita dan sebagainya. Tapi apabila dia menjadi
kebergantungan. Penggunaannya semakin berevolusi sehingga perkataan influencer terwujud. Perkataan netizen terwujud. Warganet itu terwujud. Sehingga menjadi satu platform yang sangat utama dalam negara kita. Apa yang terjadi? Kesan sampingan terhadap pengawalan berita palsu sangat sukar dilaksanakan. Kewujudan naratif, persepsi, pembunuhan karakter itu sangat menggerunkan. Sehingga dia mampu meruntuhkan sebuah organisasi. Kita tak boleh sebut mana-mana organisasi berjaya kekal selamat. Kadang-kadang disebabkan satu kaki tangan. Viralnya dalam platform media sosial meruntuhkan sebuah organisasi. Jadi kalau dalam sudut AI ini, bayangkan majoriti rakyat Malaysia ini berdaya kreatif. Sebahagian untuk yang baik, kita sangat puji. Tapi kalau sebahagian itu memberikan kesan yang sangat buruk. Contohnya, bila dia dikaitkan tentang jenayah cyber. Mana AI diguna pakai sepenuhnya dalam usaha jenayah cyber itu sendiri. Bayangkan scam hari ini yang statistik meningkat saban tahun. Bagaimana pula wajah kita diguna pakai untuk menipu pihak lain dan melibatkan kerugian wang ringgit. Jadi itu memberi persoalan kepada bukan hanya kita kan untuk kita pada sudut ilmu dan untuk melindungi diri, tapi bahkan khususnya kepada pembuat polisi. Kita ada 222 ahli parlimen dalam Dewan Parlimen, Dewan Rakyat itu. Ini adalah satu isu yang patut dibincangkan seawal mungkin. Sebab implementasi AI ini tidak menunggu waktu. Hari ini kita lihat dalam keadaan saya sendiri pun mahasiswa di Universiti Multimedia. Majoriti mahasiswa tu dah menggunakan aplikasi AI untuk buat assignment. Dan ini sama juga awal kita menggunakan platform Google untuk mencari maklumat. Kalau pendidikan itu sendiri sudah menjadi satu ancaman, yang mana tahap kita mendapatkan maklumat menerusi AI ini, mungkin dia akan mencabar institusi pendidikan. Maknanya mungkin pelajar boleh jadi lebih berpengetahuan daripada seorang guru. Maka dia akan create imbalance. Maknanya rasa hormat mungkin akan tergugat. Itu yang menjadi kerisauan. Saya faham dari sudut pandangan tersebut. Namun kalau kita bercakap tentang secara keseluruhan je, apa yang boleh kita lakukan? Kalau kita lihat apa yang terjadi tentang pembaca berita ini, kerajaan melalui Kementerian Komunikasi mengarahkan supaya SKMM berhubung dengan Meta untuk menurunkan segala orang kata video yang bersifat nakal ini. Namun bagaimana sebenarnya untuk kita mengelakkan daripada ia terus bertebaran dan menyekatnya secepat mungkin? Kita tak boleh nak kawal soal pembuat kandungan. Apa yang kita boleh buat adalah kawalan. Sebagai contoh, apa yang dibuat oleh SKMM itu adalah damage control. Sebab kandungan tu sebelum dia sampai ke tahap pemilik wajah itu tadi, dia telah pun melalui proses viral. Dan dia mungkin melibatkan satu pemahaman yang salah di kalangan pendengar ataupun penonton itu tadi. Jadi teknologi digital ni ataupun teknologi internet itu sendiri perlulah dipasak, dikawal oleh satu polisi yang komprehensif. Dan bercakap tentang polisi yang komprehensif itu daripada segi perundangan dan sebagainya, bagaimana Malaysia setakat ini? Adakah kita sudah bersedia untuk mendepani segala ancaman yang begitu kompleks dan rumit ini? Kita difahamkan oleh kerajaan Malaysia akan mewujudkan satu akta dipanggil Akta Keselamatan Cyber. Akta ini diketuai oleh Agensi Keselamatan Cyber Negara, NAKSA, dan difahamkan akan dibentangkan pada tahun ini di Dewan Rakyat. Dari sudut Persatuan Pengguna Cyber Malaysia, kita sangat menyokong usaha ini dan usaha untuk membentuk Akta Keselamatan Cyber yang mana belum pernah ada sebelum ini. Wajar didukung oleh segenap lapisan masyarakat, sebab ini bukan soal yang main-main. Sebab Akta Keselamatan Cyber ini perlu diwujudkan dan perlu didefinisikan semula. Sebab elemen keselamatan cyber sebelum ni mungkin kita familiar dengan perkataan hackers, penggodam. Dan penggodam ni biasa akan menyerang jaringan internet itu. Tapi hari ini senario keselamatan cyber dah berbeza. Kita sendiri yang menggunakan platform media sosial akan mendapat satu definisi keselamatan kita di dalam ruang internet yang berbeza. Sebab penggunaan media sosial itu bukan network.
dia adalah penggunaan dalam ruang cyber itu sendiri. Dan ada banyak aplikasi lain hari ini, sebagai contoh kita lihat pemberita tadi, kita ambil senario. Mungkin dia seminggu dia tak menggunakan internet. Tapi wajahnya, kandungannya diolah oleh satu pihak lain dan bertebaran dalam ruang cyber itu sendiri memberi elemen tidak selamat kepada beliau. Okey. Jadi adakah definisi itu dapat diserapkan? Mungkin dengan adanya pendefinisian semula ini, secara tak langsung Akta Keselamatan Cyber itu dapat memberikan satu garis panduan untuk melindungi kita lah. Kebergantungan kita kepada internet juga memberi salah satu faktor yang menyebabkan ancaman ini semakin berkembang. Tapi kita nak berehat dulu, Encik Siraj. Kita akan bercakap berkaitan dengan kebocoran data pula. Kita berehat dulu, jangan ke mana-mana. Dianggarkan sekitar untuk tahun 2023 sahaja, lebih kurang dalam 13 juta dilaporkan bocor datanya untuk suku pertama tahun 2023 membabitkan tempoh Januari hingga Jun. Itu Januari sehingga Jun 2023, 13 juta data kebocoran data berlaku. Mungkin ada yang kata berlaku penurunan, it is a good thing, tapi kalau kita lihat angka tu sangat membimbangkan. Benda paling asas kebocoran data adalah nombor telefon kita. Betul. Yang kita percaya untuk disimpan datanya, tetapi digunakan oleh skema-skema di luar sana untuk meraih kesempatan terhadap kita. Dan itu yang juga kita nak bincangkan bersama dengan tetamu kita, Encik Siraj Jalil, Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia, MCCA. Okey, Encik Siraj, macam Izu dah katakan tadi tentang bagaimana orang kata kebocoran data peribadi itu sendiri di media-media platform dan ini, bagaimana kita sebenarnya nak mendepani masalah-masalah ini sebenarnya? Penggunaan data peribadi ni dia subjektif. Kita tak boleh meletakkan satu pihak dan menyalahkan satu pihak soal kebocoran data. Sebab ada kebocoran data ni umumnya diketahui disebabkan pengodam. Okey. Tapi sebenarnya banyak elemen yang lain yang melebihi faktor pengodam. Contohnya elemen integriti. Mereka yang diamanahkan menjaga data itu tadi yang membocorkan sendiri data itu, ataupun dia bukan soal membocorkan, dia menjual data itu tadi kepada pihak ketiga untuk tujuan keuntungan. Ada juga disebabkan kurangnya pengetahuan keselamatan cyber di kalangan kaki tangan dalam organisasi yang mengawal yang menjaga data itu tadi. Seperti ada kalau ada yang perasan di media sosial yang sedang hangat dibincangkan soal ada pihak-pihak tertentu ataupun penjaga data ini yang memuat naik data peribadi di dalam platform skrip, kan. Jadi benda itu sepatutnya tak berlaku. Dan ada ke tahap kalau Google pun IC siapa-siapa yang boleh semak IC dia di laman Google pun ada yang keluar senarai nama yang melibatkan nama individu berkenaan lah. Jadi dia melibatkan pelbagai aspek. That's why saya nak merujuk isu soal kebocoran data ni. Dia merentasi soal individu, merentasi soal swasta dan juga pihak kerajaan. Data ni sangat penting. Ada istilah yang pernah digunakan pakai, data lebih mahal daripada minyak itu. Betul. Untuk mereka yang faham. Betul. Kalau mereka tak faham guna data ni, dia tak tahu nilai dia. Tapi data, gabungan data yang banyak ni dia memberi elemen ke tahap pembentukan teknologi AI itu sendiri. AI tanpa data dia tak boleh wujud. AI mesti gabungan ataupun rentasan data yang sangat banyak sehingga data tadi dapat diproses melalui proses machine learning. Dan dia membentuk satu algoritma dan dia akhirnya membantu untuk mereka yang nak dapatkan maklumat. That's why penggunaan chatbot sebagai contoh, apa yang kita tanya secara tak langsung sebenarnya kita mendidik dia dengan memasukkan data kita sendiri. Kita tanya apakah nama sekian-sekian-sekian. Jadi chatbot tu akan membalaslah jawapan tu tadi berdasarkan kandungan data yang dapat dia capai. Jadi proses itu sendiri sebenarnya membuatkan kita mengajar machine learning itu, mengajar AI itu tadi untuk dia faham persoalan kita dan dia belajar untuk menjawab persoalan kita. Dan semua ini akan menghasilkan generative AI. Generative, true. Dan yang paling kita risau apabila dia berevolusi kepada cognitive AI. Manusia itu kognitif. Kita ni berfikir, Allah SWT bagi kita untuk berfikir yang sebenarnya tidak adalah pada mana-mana kehidupan lain. Tapi kemajuan teknologi itu menghala ke situ. Maknanya ke tahap robotik, iaitu robot dapat menyerap teknologi kognitif AI tadi supaya dia
itulah wawasan yang dapat difikirkan dalam industri ICT itu ke tahap itu. Dan kalau ke tahap kognitif AI, dalam keadaan generative AI pun kita tak dapat kendali dengan baik, tidak dapat membentuk polisi yang cepat, itu menjadi persoalan yang cukup besarlah untuk kita ni. Baik, mungkin seperti yang Encik Siraj telah katakan tadi, Akta Keselamatan Cyber akan dibentangkan pada bulan Mac 2024. Apa sebenarnya yang Encik Siraj harapkan untuk akta ini bagi membendung kita daripada jenayah? Pertamanya, kita harapkan akta ini dapat menjadi akta yang mengawal selia dunia digital dalam negara kita. Sebagai contoh, sehingga hari ini pengauditan keselamatan cyber itu tidak wajib dan tidak menjadi asas kepada mana-mana industri ICT dalam negara kita. Mungkin mereka menjadi asas untuk mereka sendiri, tapi dia bukan adalah asas wajib. Sebagai contoh, kita buat comparison. Audit untuk kewangan itu wajib. Betul. Dan dihantarkan kepada lembaga hasil dalam negeri untuk soal percukaian. Ada sistem audit yang sangat tersusun dan ada akta yang mengawal selia soal kewangan ni. Jadi keselamatan cyber hari ini dia dah menjadi satu elemen yang sangat penting. Dia teras kepada dunia hari ini. Dan kalau akta keselamatan cyber itu diwujudkan, mungkin dan harapan kita adalah supaya proses audit keselamatan cyber itu menjadi wajib di kalangan pemain industri. Ia menyelesaikan soal isu kebocoran data. Sebagai contoh tadi, adanya elemen penggodam, adanya elemen integriti, adanya elemen yang mungkin kurangnya pendidikan. Jadi kalau berlakunya insiden kebocoran data dan didapati sebuah organisasi tadi tidak diaudit, maka tindakan berat boleh diambil terhadap organisasi berkenaan sebab dia melibatkan kerugian ataupun ancaman kepada ramai pihak lain. Dan proses audit yang kita maklumkan ni sebagai contoh dipanggil pen test, penetration test. Penetration test ni adalah ujian tahap keselamatan sistem yang diguna pakai oleh sebuah organisasi. Sama ada sistem itu diakses oleh orang ramai ataupun sistem itu diakses oleh secara tertutup. Dan bila proses itu ada, sudah pasti kerajaan perlu melaksanakan satu mekanisme kawalan terhadap penyedia perkhidmatan keselamatan cyber. Penyedia perkhidmatan keselamatan cyber ni sangat penting. Kelompok mereka tidak besar, tapi mereka ada. Mereka ada. Jumlahnya sangat kurang dan juga sentiasa diperlukan dalam industri ini. Dan mungkin pelesenan soal seperti mana kita ada pengawal keselamatan hari ini, perlu satu tapisan dan satu mekanisme yang terperinci oleh pihak KDN. Mungkin kawalan keselamatan cyber itu perlu ada satu tata kelola yang baik yang tersusun. Mungkin ada mereka ni perlu ada lesen khas daripada kerajaan Malaysia untuk mereka melaksanakan perkhidmatan keselamatan cyber. Kebocoran data ni sangat sinonim dengan penyimpan data itu sendiri. Mana kalau dekat kita sendiri, penyimpan data utama kita adalah kerajaan itu sendiri yang menyimpan data kita. Kalau kita tengok statistik pun banyak kebocoran data berlaku akibat daripada integriti, macam Cik Sila kata tadi, daripada dalaman itu sendiri. Jadi macam mana kita nak memastikan bahawa integriti yang mana dibawa dalam konsep Madani ini diimplementasikan dalam sebuah kerajaan untuk memastikan data yang kita percaya kita serahkan kepada pihak bertanggungjawab, iaitu kerajaan, supaya tidak disalahgunakan, dijual sekaligus berlakunya kebocoran data tu. Macam mana kita nak pastikan benda ni? Itu bila adanya salah individu tertentu ataupun kelompok kecil di dalam kerajaan, akhirnya memberi kesan kepada nama kerajaan itu sendiri. Usaha kerajaan sentiasa untuk kebaikan kepada rakyat umumnya. Kadang-kadang cuma ada segelintir mereka yang tak bertanggungjawab ini yang memberikan kesan buruk persepsi masyarakat terhadap kerajaan. Sehingga ke tahap inisiatif kerajaan nak mengumpul maklumat untuk memudahkan soal subsidi seperti padu baru ini memberikan stigma yang sangat tebal di kalangan masyarakat, yang mana kalau tengok matlamat mereka nak mencapai 29 juta mereka yang berdaftar dengan padu hari ini menjelang hujung bulan 3, sehingga ke hari ini baru hanya ada 1 juta. Jadi jurang masa tu dah semakin pendek dan kita tengok hampir kepada sukarlah untuk kerajaan nak capai matlamat tu. Jadi persoalannya wujud stigma yang menebal di kalangan masyarakat apabila rasa kurang percaya untuk kerajaan sendiri mengawal data masyarakat ni. Sedangkan dia bukanlah kerajaan tu
buat satu usaha melibatkan penyimpanan data ni dan mereka biarkan begitu saja. Ada banyak bijak pandai dalam kerajaan kita, tapi apabila adanya segelintir yang rasa mereka ini lebih arif daripada orang lain dan mereka ni memanipulasi kelompongan sistem itu dan menyebabkan kebocoran data. That's why adanya Akta Keselamatan Cyber ini khususnya untuk mengatasi kelompongan Akta Perlindungan Data Peribadi. Akta Perlindungan Data Peribadi ini dilaksanakan untuk kelompok swasta. Dia tidak melibatkan kerajaan. Jadi kebocoran data di peringkat kerajaan, akta ini tidak boleh diguna pakai. Ada kelompongan dekat situ? Sangat, kelompongan yang sangat besar. That's why contohnya kebocoran data di syarikat ABC Berhad, Sdn Bhd. Tindakan boleh diambil terhadap syarikat ini, Swasta. Tapi kalau kebocoran data berlaku di peringkat kerajaan, sebab tu persoalan menjadi kesan dia tu adalah orang tak percaya. Faham. Elemen tidak percaya terhadap kerajaan itu sangat bahaya. Sebab dia akan merendahkan reputasi kerajaan itu sendiri. Baik. Itu apa yang kerajaan boleh lakukan, tetapi sebagai pengguna internet itu sendiri, apa yang boleh saya lakukan? Adakah perlu saya wujudkan satu identiti rekaan untuk saya berhadapan dengan apa sahaja maklumat internet, ataupun bolehkah My Digital ID ini membantu sebenarnya rakyat Malaysia daripada menjadi mangsa? Inisiatif kerajaan untuk mewujudkan My Digital Identity ini memang satu usaha yang sangat baik lah. Tapi cuma dia disalahfahamkan oleh kelompok tertentu sehingga dimasukkan konspirasi dan sebagainya, membuatkan kekeliruan pada masyarakat. Usaha itu sebenarnya adalah usaha untuk mengatasi masalah yang wujud. Sebagai contoh pemalsuan identiti. Kita ambil satu topik itu sendiri pun dah panjang lebar pengulasannya. Pemalsuan identiti ni mungkin ada yang tak melaluinya. Tapi ramai yang melalui ataupun pengalaman identiti mereka itu dipalsukan. Kalau tengok tadi pemalsuan identiti yang dibuat dalam teknologi skop AI. Tapi pemalsuan yang identiti yang tidak melibatkan AI sendiri pun dah terlalu banyak. Termasuk juga pemalsuan kad pengenalan. Jadi kerajaan sudah pasti perlu ada mekanisme pantas untuk menyelesaikan masalah ni. Cuma masyarakat perlu faham. Jangan campur adukkan elemen yang tak sepatutnya sehingga melihat kerajaan ni buat konspirasi untuk benda tu tak patutlah ada dalam pemikiran kita kan. Dan usaha itu sendiri adalah untuk mendepani perubahan teknologi yang semakin pesat. Sebagai contoh, kita akan terima menjadi pengguna kepada perbankan digital. Tidak ada lagi kaunter untuk kita berurusan dan semuanya dalam dunia digital. Jadi identiti kita sendiri perlu diperkukuhkan dalam dunia digital. Kalau masih lagi kita scan IC kita kan, yang mana salinan IC kita sendiri pun sudah ada yang bertebaran tidak kita lindungi. Jadi sudah pasti perlu ada satu mekanisme identiti dalam ruang cyber itu sendiri menjadi asas kepada mana-mana rakyat dalam negara kita. Dan bila disebut identiti, kita tengok kad pengenalan kita itu mempunyai ciri keselamatan fizikal. Bayangkan dalam dunia cyber yang penuh dengan AI-nya, penuhnya pemalsuan jenayah cyber sebagainya. Bayangkan kalau kita tidak mengolah dia ke tahap keselamatan yang tinggi untuk identiti dalam dunia cyber itu sendiri. Sudah pasti dia memberi ancaman yang lebih tinggi. That's why usaha kerajaan tu di peringkat Persatuan Pengguna Cyber kita menyokong penuh. Perlu dilaksanakan supaya dia dapat melindungi kita di rakyat Malaysia ni di dalam ruang cyber itu sendiri. Tapi persoalan yang paling besar, sejauh mana kerajaan bersedia untuk menghadapi cabaran yang lebih besar? Itu persoalan. Itu yang paling besar. Betul. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Isra Jalil. Sebenarnya perkongsian kita tak cukup setengah jam. Menarik topik ini untuk kita kupas. Tapi apakan terdaya, masa sangat mencemburui kita.